Saya pada hari ini akan buat sikit kenyataan. Selain daripada yang ni lah yang kita buat ni, I think you boleh report lah. Kita ada buat program ni dan dia sangat baik kerana ia melibatkan NGO yang bukan politik lah, tapi mereka menyokong usaha-usaha untuk kita melawan rasuah melalui program Melayu Bermaruah ini yang kita telah gerakkan, dan Rasuah Busters yang kita tahu baru ni Tuanku telah lancarkan. Tapi hari ini yang jadi saya punya topik untuk ni ialah lanjutan daripada OPV, Offshore Petrol Vessel, yang saya telah keluarkan kenyataan beberapa kali sebelum ni. Ada antara wartawan yang telah hadir. Jadi hari ini isu OPV ni saya nak jelaskan bahawa Offshore Petrol Vessel ni yang sepatutnya dilancarkan baru ni pada 15 September ke baru ni, tak jadi dan dia defer kepada 10 Oktober. Saya nak nimbulkan berbagai persoalan. Nombor satu, syarikat tabung haji Heavy Engineering Destiny Berhad ini, yang merupakan syarikat JV antara tabung haji Heavy Engineering dan Destiny Berhad, mengalami masalah. Masalahnya apa? Tabung haji Heavy Engineering sudah dinyah senaraikan daripada bursa saham pada tak silap saya 15 pada berapa September baru, 5 September baru ni. Dia telah di 1 September 5 September dia telah di betul 5 September dia telah di registered. Ini masalah tau, bila you syarikat registered, you nak buat projek besar 739 juta ni, mana you nak dapat suntikan dana? Bank tak akan bagi pinjaman dan syarikat lain tidak akan bagi. Lebih buruk daripada itu, tabung haji Heavy Engineering ni, bila dia dalam keadaan kewangan yang kritikal, pemiutang minta hutang tau. Dan paling saya khawatir ialah shipyard dia di Pulau Indah, di Pulau Indah Kelang itu, tempat yang buat OPV ni, mungkin juga akan disita kerana mereka tidak membayar hutang. Jadi ini boleh menimbulkan tergendala lagi OPV yang dimaksudkan itu. Yang kedua, Destiny Shipbuilding ini sudah pun diperintahkan oleh mahkamah pada 15 September untuk gulung tikar, winding up, sebab dia tak bayar cukai kepada LHDN. Dan Destiny Shipbuilding ini adalah melalui syarikat ni lah dia buat partnership dengan tabung haji Heavy Engineering. Maknanya the two company now is in a big trouble. Tabung haji Heavy Engineering dah kena dinyah senaraikan, Destiny Shipbuilding dah kena winding up. My question, macam mana dia nak siapkan OPV ni? How? Jangan lupa 500 juta dah habis. Kos dia 739 juta. Bermakna dia hanya ada lagi 239 juta lagi balance untuk nak siapkan lagi 2 OPV. Yang first OPV pun baru di peringkat harbor acceptance test saja, belum lagi boleh commissioning nak pergi laut dan sebagainya. So my question is, kalaulah benda ini jadi satu masalah, tabung haji Heavy Engineering dah masalah, tabung haji Heavy Engineering dan Destiny Shipbuilding yang dia buat Destiny ni masalah, macam mana dia nak siapkan OPV? Walaupun dia kata kita bagi tangguh lagi tahun 2023, next year lagi, saya tidak nampak, kalau tidak ada satu penstrukturan semula kepada projek OPV ini, seperti suntikan dana, seperti memastikan kepakaran untuk siapkan itu diberi keutamaan. Dan lebih penting daripada itu, saya minta Kementerian Dalam Negeri yang bertanggungjawab kepada OPV ini, ambillah inisiatif, buat jawatankuasa untuk memastikan apa yang berlaku. Dan saya lebih khawatir, saya lagi takut kontraktor ni dia dah ambil untung upfront, projek tak jalan, tinggal 239 juta. Hari ini duit ringgit jatuh, nilai ringgit kita jatuh. Barang yang kita order daripada original equipment manufacturer ini luar negara, daripada China, daripada Singapura yang buatkan blok-blok design untuk kapal,
Kemudian dia punya banyak lagi alat-alat yang mungkin datang daripada Eropah. So di mana dia nak cover jatuh nilai ringgit dengan baki 239 juta. Sebab itu saya dah minta dulu PSC ambil. Ismail Sabri ada sebut, ada suruh PSC buat. Tapi hingga hari ni PSC tidak bertindak. Sekarang saya minta KDN buat jawatankuasa. Ini adalah keperluan keselamatan negara. Ini adalah keperluan maritim. 3 kapal ni kalau tak siap, malu kita. So di mana kita nak tanya, adakah tabung haji heavy engineering ni akan disuntik dana dia daripada UJSB, urus jamaah Sudian Berhad, yang hari ni ada 67% saham dalam THE setelah dipindahkan daripada proses persatuan semula? Ataukah kerajaan, mana Zafrul, Menteri Kewangan, nak tolong ni macam mana ni? Ini adalah kepentingan keselamatan. Jadi saya tak ada jawapan benda tu semua. Sampai hari ni dah daripada awal September saya lahirkan kebimbangan saya. Jawapannya sangat-sangat tidak menggalakkan. Dan yang paling saya sedih, Maritim jawab dengan mudah. Dia kata tak apalah, dia bertangguh lagi tahun depan. Ni 10 Oktober kita nak buat sekali lagi launching yang nombor 1. Launching tu bukan launching boleh jalan, launching untuk test saya. Saya tidak nampak kesungguhan Maritim sendiri untuk memastikan sebagai end user dia kena tuntut apa jadi kepada OPV yang saya order. Dan Kementerian Dalam Negeri dan menteri dia kena bertanggungjawab, beritahu kepada rakyat. Dan dengan itu dia buat jawatankuasa, dia bagi ke PSC untuk satu pendetilan yang lebih lanjut supaya rakyat ada akses untuk tahu apa masalah offshore petrol vessel ni yang sangat saya kira bermasalah besar. Dan saya nampak banyak yang akan tergendala lagi, memandangkan tabung haji heavy engineering adalah sebuah syarikat yang sudah delisting, hutang dia banyak, takut peminta akan tuntut aset dia, dan salah satu asetnya ialah limbungan di Pulau Indah, shipyard dia tu. Kalau shipyard dia tu kena sita, macam mana? Nak tahu mana kapal-kapal ni? Di mana dia nak buat? So itu saya menuntut kepada Kementerian Dalam Negeri bagi penjelasan, buat satu siasatan forensik, serah kepada PSC, dan PSC boleh mendetailkan supaya rakyat boleh dapat akses apa sebenarnya yang berlaku kepada OPV yang sepatutnya sudah sampai 18 bulan lewat. Itu kenyataan saya yang saya nak sentuh tentang offshore petrol vessel. Dan saya akan mungkin lepas ni bagi statement saya ni kepada tuan-tuan untuk tolong bantu saya bagi tahu kepada rakyat apa sebenarnya isu OPV ni. Silakan. Pengurusi PSC YB Wong juga berada dalam satu pakatan yang sama. Apa ni? Ada perbincangan secara dia begini, PSC ni walaupun Wabi Wong itu daripada Pakatan Harapan, tetapi ia bebas. Dia tidak akan terkesan dengan parti. Dia lebih kepada satu jawatankuasa kira-kira yang bebas, yang terdiri daripada dia punya jawatankuasa. Mereka akan buat keputusan. Walaupun dia tahu apa yang berlaku, tapi kita tidak ada kuasa untuk menetapkannya. Walaupun Datuk Seri Ismail Sabri ada buat respon baru ni, dia kata silalah PSC. Tapi saya hingga hari ni saya tidak ada apa-apa maklumat pun bahawa PSC akan, dan saya salah seorang anggota PSC, saya ingat daripada Sabah, saya rasa tak silap saya, YB apa nama dia tu, dia juga menimbulkan satu soalan juga bila PSC nak buat siasatan ini. Soal benda tu tak siap lagi, betul. Tapi dia tak siap kenapa? Ada urus tadbir yang culas di situ. Ada urus tadbir yang tak betul tu. Dengan baki 239 juta dalam kos yang tinggi hari ini, ringgit yang jatuh, siapa-siapa pun tak payah jadi pakar boleh tahu bahawa ini ada masalah. Dari segi kementerian sebenarnya, YB melihat Kementerian Dalam Negeri khususnya tak ambil serius tentang setakat yang saya tahu respon daripada Menteri Dalam Negeri ialah dia ada sebut dia pun lewatkan 18 bulan. Daripada asal pun daripada 2020, 2021 pun tak boleh. Lepas tu dia lewatkan kepada 2022, tak boleh juga. Dia lewatkan kepada 2023. Itu sahaja statement yang dia buat. Tapi dari segi satu jawapan yang tuntas, jawatankuasa yang buat penelitian sama ada boleh atau tidak, realistik atau tidak 2023 dengan masalah yang saya sebut tadi tu, tabung haji heavy engineering masalah,
Destiny Shipyard building masalah, lepas tu JV ni bermasalah. Saya rasa kalau takat nak bagi senang hati boleh, tapi apa sebenarnya yang berlaku? Saya rasa banyak isu-isu yang melibatkan soal-soal integriti dan juga soal-soal kewangan yang perlu kepada forensik. Walaupun kata belum tiba masa kapal tu tak siap lagi, kita tak boleh nak buat PSC. Bukan soal tak siap tu, kenapa tak siap dan macam mana dia nak siap kalau dalam keadaan yang saya timbulkan ini. Itu maksud saya. Soalan lain dulu. Sila. Berkenaan dengan program ni, ada yang dari sudut YB selaku pengurusi PH Perak, sudah tentunya sudah ada calon-calon PIU akan datang ni. So berkaitan dengan integriti, adakah dia tetapkan syarat tertentu dari segi sudut integriti calon, dia berikan keutamaan untuk dipilih pada PIU 15? Sebenarnya penentuan calon itu datang daripada parti masing-masing. Saya tidak ada kuasa untuk menentukan sebagai pengurusi PH. Saya hanya menerima calon-calon itu daripada parti-parti dan kemudian dia bawa kepada Presidential Council untuk dipersetujui dan mereka akan bertanding di atas nama Pakatan Harapan. Adapun siapa pemilihannya itu main daripada parti masing-masing. DAP akan ada calon dia, Amanah, PKR, maka kita hanya terima. Kita sebagai penerima, kita tidak membuat proses. Kerusi telah ditentukan. Yes, saya nak bagi makluman. Alhamdulillah, yang dulu saya kata ada sikit 5% tu, sebenarnya kita dah buat banyak perkembangan, hanya tinggal sikit persen, 1%, 3% saja. Yang mana keputusan itu lebih terletak kepada jawatan kuasa pembahagian kerusi di peringkat PH nasional, bukan lagi saya. Mana kita dah bermakna kita dah selesai lah. Kita dah selesai dah sini. Mana tak timbul dah lagi apa-apa perebutan, hanya untuk ditetapkan saja nanti dari segi dia punya kewajarannya itu di peringkat atas. Itu pun hanya 1-2 kursi saja. Jadi peringkat kami, saya boleh bagi jaminan dah selesai. Kursi Dun, kursi Parlimen? Yes. Dah selesai. Tunggu kodok endorsement di peringkat atas saja. So Wadi, tentang election mungkin nak datang kan. So sudah Siap. Kami sudah bersiap sedia setahun yang sudah lagi. Dan sudah tentu dengan gendang pilihan raya yang semakin kuat ni, kita akan meningkatkan lagi lah kita punya jentera di kalangan PH. Dan kita akan ada program besar pada hujung Oktober nanti yang akan dimaklumkan nanti setelah kita adakan mesyuarat agung Pakatan Harapan pada 8 Oktober ini. Akan ada mesyuarat agung, dan mesyuarat agung ni akan kita nanti bagi announcement lah apa keputusan-keputusan besar yang kita dah buat. Dan kita akan lancarkan program jelajah Pakatan Harapan di peringkat negeri Perak yang akan kita maklumkan nanti. So Wadi, tentang program ini boleh cakap sikit? Ya, program ini adalah sebenarnya anjuran daripada YB Fadil kita, Muhammad Fadil kita, yang berusaha untuk menyambut seruan kita supaya diadakan engagement dengan NGO di kawasan masing-masing. So saya ucap syabas dan tahniah. Hari ini YB Kemunting, YBIR Fadil telah menyambut seruan itu untuk dia kumpulkan ni semua daripada NGO ni daripada Mampan, ni daripada Rasuah Busters. Mereka telah bawa NGO-NGO lain untuk engage apa kita punya plan untuk melawan rasuah ini melalui penglibatan NGO. Jadi dengan adanya usaha daripada YBIR Muhammad Fadil ni, kita dapat peluang untuk menerangkan yang kita pernah buat sebelum ini, iaitu inisiatif Melayu Bermaruah, untuk kita sampaikan apa hasrat kita. Dan kemudian saya difahamkan Dr. Hasbullah akan meneruskan engagement dengan NGO lain untuk membuat perancangan-perancangan yang sesuai lah di peringkat grassroots dan di peringkat NGO-NGO di bawah, ya. Dan anda boleh tengoklah nanti dia punya
nama-nama NGO yang ada lambang-lambang. Ada 17 NGO yang bergabung untuk menjayakan program ini. Syabas saya ucapkan. Tahniah. Dan saya harap don-don lain dari PH boleh buat macam ni, boleh jadi contoh. Dan YB kita ni buat lagi contoh supaya kawasan lain pun buat macam ni, supaya kita dapat engage dengan NGO yang bergerak di bawah sana. Ni Dun PH yang pertama. Setakat ni di Perak ni yang pertama. Malam ni saya akan berada di Kuala Kangsar. Itu yang kedua. Sama juga program tentang Melayu bermaruah ni. Datuk Seri, berkaitan Hadi Awang mendakwa bahawa golongan bukan Islam, bukan Bumi Putera punca rasuah. So tentang rasuah, apakah pandangan Datuk Seri? Ya, pandangan kita ni sangat jelas. Nombor satu, rasuah dia tak kira kaum, dia tak kira bangsa. Kalau dia buat salah, bukan kerana bangsa dia, tapi kerana perbuatan dia. Kerana kalau orang Cina berrasuah, maka perbuatan rasuah dia tu tak betul. Kalau Melayu rasuah, maka perbuatan Melayu tu kerana rasuah tu tak betul, bukan kerana bangsa. Jadi kita tak mau kaitkan isu rasuah ini dengan mana-mana kaum ataupun mana-mana bangsa. Kalau Presiden PAS itu mengatakan bahawa orang Cina juga memberi rasuah, memang betul lah. Pasal rasuah bukan terima saja, bagi pun rasuah. Cuma kalau kita nak kaitkan hanya orang Cina saja, tak betul lah. Jadi kita kena tengok secara faktual, siapa yang memberi dan menerima rasuah, tak kira Cina, tak kira Melayu, tak kira India, dia tetap salah. Jadi saya tak mau argue di atas asas bangsa atau kaum, dan tak betul pun kita berhujah di atas kaum ataupun bangsa. Datuk Seri, tentang next election, apakah cabaran Amanah untuk mendapatkan undi Melayu sebab sudah ada PAS, UMNO dan Bersatu? Adakah confident Amanah dapatkan undi Melayu? Itulah yang jadi cabaran kepada parti-parti Melayu, kerana ada berbagai parti yang mana kita berebut pengundi yang sama. Sebab itu saya seru kepada pengundi-pengundi Melayu supaya mereka membuat pertimbangan yang wajar untuk memilih parti mana yang betul-betul boleh ada satu gabungan yang kuat, yang betul komit untuk melawan rasuah, dengan gabungan yang katalah UMNO dia bergabung atas Barisan Nasional, dan UMNO kita tahu lemah dalam konteks nak melawan rasuah kerana pemimpin nombor satu dia sekarang didakwa di atas rasuah. PAS kita tahu dia tidak ada komitmen untuk nak menunjukkan sikap yang sebenar dia kepada rasuah yang berlaku, kerana sikap dia yang berdolak-dalik. Jadi orang Melayu buatlah penilaian dia sendiri dan buat dia punya pertimbangan sendirilah. Dan saya mengajak orang Melayu supaya membuat pertimbangan yang wajar. Dia tengok siapa yang di kalangan pemimpin Melayu yang menjadi calon nanti betul-betul dapat melawan rasuah dengan sebenarnya. Dan lebih penting, parti ini jika dia menang, komitmen dia untuk membawa isu melawan rasuah ini lebih berkesan berbanding dengan parti-parti yang lain. Itu saya punya komen lah. Apakah kelebihan Amanah untuk dapatkan undi Melayu atau Cina? Mengapa mereka perlu sokong Amanah? Sangat jelas, nombor satu, Amanah ini adalah parti yang terbukti dia betul-betul committed dengan integriti. Kita tak ada kes-kes rasuah yang melibatkan pemimpin Amanah ketika 22 bulan semasa kita jadi kerajaan. Semua menteri dari Amanah menunjukkan rekod yang bersih. Yang kedua, kita tengok ahli parlimen Amanah juga ketika berlakunya syaritan, tidak ada mana-mana ahli parlimen Amanah yang melompat, melainkan mereka berprinsip kepada mandat rakyat. Yang ketiga, parti Amanah ini dia bagus dari sudut dia bukan hanya Melayu, tapi dia parti berbagai kaum. Dan Islam yang dia pegang, dia punya dasar dia Islam yang melawan rasuah, Islam yang mau amanah, jujur. Jadi saya kira ini satu yang baik untuk rakyat Malaysia, tak kira kaum, tak kira bangsa, untuk memberikan peluang kepada Amanah menang di pilihan raya di kawasan masing-masing. Dan kemudian dengan itu, jikalau terbentuk, contohnya di Perak kita ada wakil-wakil Amanah yang terbukti mereka menjalankan tugas mereka dengan baik, rekod mereka diiktiraf oleh rakyat, maka
sepatutnya kita sokong benda-benda yang baik. Yang lain saya serah kepada rakyat lah untuk menilai. Okey, thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih.